Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. First of all, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Sebelum Pika memulakan dengan kisah seram kali ini, Pika nak bagi satu pengumuman, iaitu seperti biasalah untuk bulan November 2022 ni Pika ada buat giveaway kepada 3 subscribers bertuah Pika Storyteller. Caranya cukup mudah. Yang pertama, korang kena subscribe channel Pika Storyteller. Yang kedua, korang kena hadir dekat mana-mana 3 video yang Pika buat premiere dalam bulan November 2022. Dan yang ketiga adalah komen saya nak giveaway pada mana-mana video Pika Storyteller sepanjang bulan November 2022. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, boleh juga tengok dekat description dekat bawah, yang mana Pika ada letakkan link kepada hadiah yang mungkin korang akan menang. Jadi, untuk video kali ini sama seperti dengan tajuk, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang berlaku kepada satu keluarga ni semasa mereka balik bercuti hari raya di kampung nenek mereka di Bidur, Perak. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya dalam kisah kali ini ada beberapa watak, tetapi watak utamanya adalah si abang Jalil, dan yang kedua adalah adik perempuan dia, iaitu Natasha. Dan yang menceritakan tentang kisah ini adalah adik dia lah. Si Natasha ni bukan nama sebenar. Okey, kata Natasha, masa tu kejadian ni berlaku sekitar tahun 2019, masa musim perayaan. Pada tahun tu, diorang ni balik ke kampung nenek diorang yang berada dekat Bidur, Perak ni. Dan seperti biasalah, kebiasaannya kalau bila musim perayaan ni, biasanya cuti sekolah dia macam agak panjang juga kan. Jadi alang-alang tu, Natasha ni cakap, dia suka untuk habiskan saki-baki cuti sekolah dia ni dekat kampung nenek dia tu. Jadi, seperti biasalah kan, bila musim perayaan ni memang meriah dia tu lain macam kan. Biasanya masa ni lah kita akan jumpa saudara mara yang jauh kan, jarang-jarang nak jumpa. So, masa tengah duduk syok beraya tu, sekali pada waktu petang tu, diorang satu family ni, diorang plan untuk pergi melawat dekat rumah salah seorang daripada saudara diorang yang berada di Teluk Intan. Masa tu dia kata ada 9 orang total semua ni tau. Jadi yang ada pada masa tu, kenderaan cuma 2. Yang pertama adalah sebuah MPV yang muat 7 orang je, dan lagi satu pula adalah motosikal. Jadi memandangkan perjalanan daripada Bidur menuju ke Teluk Intan tu tak jauh sangat pun, iaitu sekitar 40 km macam tu je kan. Jadi mereka semua satu family ni pun decide untuk 7 orang naik dekat MPV ni, manakala lagi 2 orang lelaki, iaitu Abang Jalil tadi kan. Abang Jalil dengan sepupu dia ni iaitu Johan naik motor. Maksudnya satu MPV 7 orang dan lagi satu pula motosikal. Yang naiknya adalah Abang Jalil dengan Johan, sepupu dia orang ni. Pergilah dia orang ni beramai-ramai, 9 orang ni pergilah ke Teluk Intan untuk beraya dekat rumah saudara dia orang dekat situ. Jadi, seperti biasalah kan, bila kita berada dekat rumah saudara yang jarang-jarang jumpa ni, biasanya memang kita akan lepak lama sangat kan. So, diorang ni dah tak perasan yang sebenarnya hari dah pun hampir lewat malam. Tapi sebab diorang kan satu family ramai-ramai kan, jadi tak ada dah rasa macam takut sangat nak bertolak balik tengah malam pun, macam biar je lah kan. So, masa tu, disebabkan oleh pada masa tu kan musim perayaan. Jadi kebiasaannya jalan tu memang agak jam teruk jugalah. Jadi salah seorang daripada bapa saudara dia ni bagilah suggestion. Apa kata untuk elakkan daripada macam mungkin jam, sebab ramai yang masih lagi menggunakan kereta walaupun dah tengah malam kan. Jadi apa kata kalau kita guna jalan lama yang menghubungkan Teluk Intan, lepas tu lalu dekat Tapah Road. Macam tu lah untuk balik semula ke rumah nenek diorang dekat Bidur ni. So masing-masing ni pun setujulah untuk lalu jalan lama ni. Mula-mula semua macam tak takut pun sebab kan ramai 9 orang kan. Lepas tu Natasha ni pun cakap, kan tadi masa on the way daripada Bidur menuju ke Teluk Intan tu, kan abang dia si Jalil tu
dengan Johan sepupu dia tu yang naik motosikal kan. Tapi masa on the way balik ni, sepupu dia orang, Johan tu bagi tahulah dekat Abang Jalil ni. Boleh tak kalau dia switch dengan siapa-siapa dekat dalam kereta, dekat dalam MPV tu. Sebab dia kata dia mengantuk sangat. Sebab kalau mengantuk takkanlah dia nak naik motor kan. Lepas tu Abang Jalil dengan Natasha ni kan dia tak berapa nak familiar sangat dengan kawasan tu kan. Jadi dia bagi tahulah dekat bapak saudara dia ni supaya MPV, yang bawa MPV tu supaya gerak dulu. Manakala si Abang Jalil dengan Natasha ni follow daripada belakang. Sebab dia orang kan tak biasa dengan jalan tu. Kena pula lalu dekat jalan lama kan. Lagilah dia tak familiar. So masa tu Natasha ni dia cakap jalan tu memanglah sangat sunyi. Cumanya dia tak ada rasa apa-apa pun. Sebab lagi pun dia kan tengah follow kereta bapak saudara dia dekat depan tu kan. Cuma dia tengoklah kiri kanan tu memang sunyi sangat dekat kawasan tu. Dia pun tak pasti kenapa macam kurang sangat orang yang menggunakan jalan lama tu. Cumanya ada satu masa ni kan, si Natasha ni geram sangat dengan bapak saudara dia yang bawa MPV dekat depan tu. Sebab dia punya pecut tu kan. Dah lah dia orang dekat belakang ni naik motor je. Tapi bapak saudara dia yang naik MPV ni, dia punya pecut tu macam seolah-olah dia lupa yang sebenarnya anak saudara dia duk follow dia dari belakang naik motosikal. 2 orang ni, adik-beradik ni. Dia orang terus pecut lalu dekat jalan lama tu. Terus meninggalkan 2 orang ni dekat belakang. Bayangkan dengan keadaan jalan yang macam gelap macam tu. Naik motor 2 orang ni kan dengan jalan yang tak berapa nak biasa. Memanglah geram juga. Tapi yelah tak boleh nak kejar sangat dengan kereta dekat depan tu. So diorang pun macam melantak lah. Sampailah tu kot dekat rumah kan. Walaupun lambat sikit berbanding dengan diorang yang naik MPV ni. Biar je lah. Jadi disebabkan oleh diorang kan macam kesunyian juga. So masa ni Natasha ni pun menyanyi lah dekat belakang. Dia menyanyi satu lagu. Lepas tu abang dia pun sambung. Macam tu lah. Biasa kan adik-beradik. Lepas tu Natasha ni pun nyanyi. Abang dia pun sambung. Natasha nyanyi lagi. Abang dia pun sambung. Macam tu lah lebih kurang. Sampailah tiba-tiba abang Jalil tu pun tegur Natasha ni. Dia cakap, Dik, asal suara kau lain? Tadi sedap je abang dengar suara kau. Sekarang kenapa suara kau garau pula? Bila abang dia cakap macam tu kan, dengan suara garau, tiba-tiba suara garau, Natasha ni dia macam, dia terdiam lah. Dia macam, abang, janganlah cakap macam tu. Janganlah menakut-nakutkan dia kan. Lepas tu dah lah 2 orang ni, 2 orang je naik motor dekat situ dengan bapak saudara yang hilang tak ke mana dekat selekor depan tu kan. Lepas tu dia cubalah untuk husnuzon, untuk berfikiran positif lah. Mungkinlah dia kata, mungkin abang dia dengar suara garau tu bukan suara dia pun. Sebab sebenarnya nyanyian dia sama je. Dia rasa macam suara dia merdu je. Tapi kenapa abang dia kata suara dia garau tiba-tiba kan? So dia pun fikir positif. Mungkinlah abang dia ni dengar suara garau tu disebabkan oleh suara dia ni bercampur dengan bunyi enjin motosikal dia orang tu. Dia fikir positif macam tu je lah. Lepas tu kan mereka pun terus je lah kan perjalanan tu. Sampailah tiba-tiba daripada jauh. Kan jalan tu kan gelap kan. Tiba-tiba daripada jauh ada macam lampu sama-sama macam tu. Macam lampu motosikal. Pada bahagian hadapan. Bahagian bertentangan dengan diorang ni kan. Lepas tu abang dia ni, Abang Jalil ni pun cakap lah dekat Natasha. Macam ada motor rosak kot. Jadi dalam kejadian macam ni pun, Abang Jalil ni pun bagi tahu lah dekat Natasha ni, kita tolong dia nak. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi Natasha ni dia faham lah sebab memang biasanya abang ni pula jenis yang suka menolong orang. So, abang ni pun memperlahankan motor dia ni sebab dia nak tengok lah apa kena dengan motor orang depan tu kan. Jadi masa tu Abang Jalil ni pun dia macam memperlahankan motor dia tu kan. Sebelum Natasha dekat belakang ni dia duduk berhati je dekat motor yang dia orang nak berselisih tu kan. Dia duduk berhati je. Dia kata laki tu, orang laki tau dekat atas motor seorang. Lepas tu motor dia tu macam motor yang dah mati enjin. Lepas tu kaki dia ni macam kayuh. Korang tahu kan dia macam cuba untuk menggerakkan motor tu dengan cara macam kayuh kaki macam tu. Cuma masa ni Natasha kata dia rasa tergamam sebab dia tengok muka laki tu lain macam. Dia kata pandangan laki tu pelik, bola mata dia tu tajam je merenung dekat 2 beradik ni kan. Lepas tu lagi satu yang membuatkan Natasha ni rasa pelik dan juga takut sebab bila dia tengok dekat kaki laki tu kan dia tengah kayuh
kaki dia kan. Sebab motosikal dia kan mati enjin. Jadi dia macam kayu macam tu kan. Dia kata yang peliknya, dah lah muka laki tu menyeramkan. Lagi satu, kaki laki tu panjang sangat. Dia punya panjang tu macam 2 kali ganda kaki manusia biasa. Masa ni teruslah si Natasha ni bagi tahu dekat Abang Jalil, jangan stop. Ada ke orang manusia yang macam tu kan? Tengoklah peliknya dia kan. Ada ke orang kaki panjang macam tu? Memang masa tu Abang Jalil ni hampir-hampir nak berhenti tau. Tapi mungkin juga Abang Jalil ni baru perasan apa yang adik dia tu bagi tahu betul. Yang orang tu nampak macam lain macam. Lepas tu dengan kaki panjang macam tu kan. Teruslah Abang Jalil ni tak jadi untuk berhenti. Nasib baik jugalah yang si Natasha ni mata dia tu, pandangan dia tu macam agak tajam kan. Dia dah boleh nampak dah yang muka orang tu bukan macam muka manusia biasa. Pika dengar kisah ni kan. Pika pula yang meremang. So bayangkan dia orang kan naik motor kan. Nampak pula benda pelik tu dekat tepi tu. Ya Allah. Lepas tu abang dia dah nampak kan. Makhluk tu sebenarnya bukan manusia. Teruslah abang Jalil ni terus pecut motor selaju mungkin sampaikan dia kata ada bumper ke, ada lubang ke kan, jalan tak elok ke macam mana. Memang dia laju gila abang dia bawa. Merempitlah dua beradik ni disebabkan oleh diorang ni takut. Kalau Pika pun takut juga kan, mesti bawa laju juga. Dia dah tiba-tiba bayangkan kalau tiba benda tu ikut kat belakang tu, na'udzubillah kan. Tapi Alhamdulillah walaupun diorang ni bawa laju, jatuh lubang ke apa semua kan, Alhamdulillah diorang ni selamat sampai ke rumah nenek diorang semula dekat Bido ni. Lepas tu bila dah dua beradik ni sampai selamat dekat rumah nenek tu kan, mestilah saudara yang lain yang naik MPV apa semua tu tanyalah, korang kenapa lambat kan? Lepas tu masa tu teruslah Abang Jalil ni pun buka cerita. Dia katalah kan apa yang dia dengan Natasha ni nampak dekat satu jalan tu tadi, berselisih dengan orang yang pelik tu. Lepas tu diorang ni yang dekat dalam MPV tadi tu cakap lah, sepanjang perjalanan diorang tadi, diorang tak ada berselisih dengan siapa-siapa pun, tak ada orang pun yang lalu jalan tu kan, melainkan diorang je. Jadi rasanya mungkin benda yang diorang nampak tu sebenarnya memang bukan manusia lah. Lagipun kata mak saudara diorang ni, sebenarnya masa yang laluan tempat Jalil dengan Abang Jalil dengan Natasha lalu tu, berkemungkinan tu dekat-dekat dengan satu kawasan perkuburan. Dekat kawasan tu, dekat Jalan Lama tu dia ada satu kubur, dan orang kata yang kawasan kubur tu dia macam agak keras lah. Bukan agak keras, dia memang keras. Jadi dua beradik ni macam geram jugalah kan. Kalau lah tahu daripada awal yang jalan Lama tu sebenarnya ada satu pot yang panas kan, yang keras, of course lah diorang ni tak nak lah lalu Jalan Lama tu, lagi sanggup meredah jam dekat jalan yang biasa diorang lalu tu. Kan, kalau Pika pun jadi diorang rasa nak marah pun ada juga kan. Dah lah kita naik motor kena tinggal, lepas tu kita pula yang kena usik dengan benda tu. Lepas tu kan keesokannya mungkin disebabkan oleh kedua-dua beradik ni terkejut dengan benda yang diorang nampak malam tu. Memang Natasha ni yakinlah yang memang tu semua bukanlah satu khayalan. Sebab abang dia pun ada juga dekat lokasi tu. Jadi saksi juga yang nampak juga makhluk tu kan. Dan disebabkan oleh mereka berdua ni mungkin terkejut dengan apa yang diorang nampak ni, dua-dua beradik ni demam panas. Selepas keesokannya tu. So, dekat sini ada tak antara korang yang pernah melalui pengalaman seram macam ni? Bagi Pika, kalau benda tu mengusik dekat kawasan jalan kan, bagi Pika kalau dalam kereta ni seram. Tapi kalau naik motor ni rasanya macam lagi seram kot. Sebab kan motor kan, kita rasa angin-angin tu kan. Lepas macam rasa macam dekat je. Kadang-kadang rasa macam, Kang nanti ada benda tu kejar kat belakang. Tu perasaan Pika je lah. Ni pandangan Pika lah kan. So dalam cerita kali ni Pika rasa macam seram je lah. Sebab terbayang kan apalah yang berlaku dekat dua beradik itu kan. So siapa dekat sini yang mungkin pernah mengalami pengalaman yang sama, mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. Dan seperti biasa Pika nak ucapkan terima kasih lah kerana sudi hadir ke video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel.
Dan lagi satu alang-alang tu kan, follow lah juga Pika dekat Instagram Pika Storyteller. So itu sajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.